Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, hari ini murid-murid bersama Cikgu Nur Azizah binti Mak Nordin dari SMK Kemumin. Hari ini murid-murid kita akan belajar satu topik yang sangat relevan dengan kehidupan seharian, iaitu daya dan tekanan. Dan kita akan memahami secara lebih lanjut dalam tekanan dalam cecair. Okey murid-murid, dalam bab ini tajuk yang akan kita kupas akan menyebabkan murid boleh mengetahui beberapa perkara. Okey, yang pertamanya murid-murid dapat menghubungkaitkan kedalaman dan tekanan dalam cecair. Yang keduanya ialah murid-murid dapat menghubungkaitkan ketumpatan dan tekanan dalam cecair. Seterusnya murid-murid dapat menerangkan bahawa tekanan dalam cecair dan kaitannya dengan rumus P sama dengan H rho G. Yang keempat, murid-murid dapat menghuraikan aplikasi tekanan dalam cecair dalam kehidupan seharian. Dan yang kelima dan terakhir, murid-murid seharusnya dapat menyelesaikan masalah pengiraan melibatkan tekanan dalam cecair. Sebelum itu murid-murid, jom kita lihat video ini. Murid-murid, apabila penyelam berada di dasar laut, apa yang berlaku sebenarnya? Ya? Bila kita menyelam, sebenarnya berat cecair yang berada di bahagian atas badan penyelam dan hidupan laut akan memberikan berat cecair yang akan bertindak terhadap permukaan objek yang disentuh, yang mana ia akan menghasilkan tekanan pada permukaan badan pada semua arah. Okey. Jadi maka kita akan tengok kalau penyelam itu berada di kedalaman yang berbeza, iaitu makin dalam dalam gambar rajah ini, apa yang berlaku ialah tekanan bertambah. Macam mana itu? Kita boleh tengok selepas ini apabila kita memahami rumus tekanan ini. Okey, rumus tekanan dalam cecair adalah P sama dengan H rho G. Nampak tak murid-murid? Itu yang kita dapat menyatakan bahawa hubungan antara P iaitu tekanan, H kedalaman, rho ketumpatan cecair dan G pecutan graviti adalah merupakan faktor yang akan mempengaruhi tekanan yang kita bincangkan tadi bagi penyelam di dalam air. Okey, bagi untuk kita mengetahuilah faktor yang mempengaruhi banyak mana ataupun nilai tekanan yang dihadapi oleh objek yang berada dalam air, bergantung kepada tiga, iaitu yang pertamanya kedalaman, iaitu disimbolkan sebagai H, height. Yang kedua ketumpatan, iaitu simbol dia rho, dan yang ketiga pecutan G yang disebabkan oleh graviti. Okey, jadi dengan mengetahui rumus ini secara automatik murid-murid dapat tahu faktor yang mempengaruhi nilai tekanan yang dialami. Okey, sekarang kita cuba ramalkan. Murid tahu tak apa akan jadi kalau salah satu daripada faktor-faktor yang dinyatakan tadi berubah? Okey, jom kita lihat dulu faktor pertama. Okey, faktor pertama ialah faktor yang mana kita mengubah ataupun mengawal kedalaman cecair, iaitu H. Macam mana cara untuk murid-murid faham? Kita tengok dulu aktiviti ringkas ini murid-murid. Apabila kita ada satu tin ataupun bekas yang berbentuk silinder yang seragam ditebuk dengan lubang-lubang yang berbeza kedalaman, maka kita akan lihat bagaimana jika sekiranya kita penuhkan bekas ini dengan air pili yang dibuka tanpa hentilah. Cuba murid-murid tengok apakah yang diperhatikan dari segi pancutan air itu. Jadi kita akan tengok sini apa yang berbeza di antara pancutan yang lubang paling bawah, lubang tengah dan lubang paling atas sekali
nampaknya jarak pancutan mereka berbeza. Jadi apakah yang mewakili jarak pancutan ini murid-murid? Sebenarnya jarak pancutan S ni ya mewakili nilai tekanan, sebab tekanan ni tidak boleh kita ukur, tetapi boleh didefinisikan secara operasi sebagai tekanan melalui pengukuran jarak pancutan air, iaitu jarak daripada dasar bekas ni ke tempat air ni jatuh. Okey, cikgu harap murid-murid sudah faham bagaimana untuk mengira ataupun mengukur tekanan dalam kes ini. Okey murid-murid, seterusnya kita boleh nyatakan bahawa apabila tekanan yang dihasilkan oleh kedalaman yang berbeza ini, iaitu H, ya, maka jarak pancutan yang terhasil ini yang mewakili tekanan bolehlah kita rumuskan ya sebagai semakin bertambah kedalaman, iaitu kedalaman lubang ni daripada permukaan ke lubang yang ditebuk ini adalah bersamaan dengan tekanan. Maka semakin bertambahlah kedalaman ni, maka semakin bertambahlah juga nilai tekanan. Okey. Aras air yang paling bawah akan memancut dengan tekanan yang paling tinggi. Alright. Seterusnya kita lihat pula murid-murid faktor yang kedua, ketumpatan cecair. Apakah itu ketumpatan? Sebagaimana murid-murid dah tahu ya, ketumpatan ni adalah jisim per isi padu. Jadi, bagaimana kita nak kawal ketumpatan ini untuk menghasilkan satu nilai tekanan yang berbeza dalam cecair pula. Okey, aktiviti ini melibatkan dua bekas yang kita tebukkan lubang juga, tetapi satu saja pada aras yang sama ya, iaitu kedalaman yang sama. Jadi kalau murid-murid perhatikan, kedalaman kita tetapkan iaitu daripada permukaan ni H dimalarkan ya. Okey, apa yang akan kita lihat perbezaannya ialah jenis cecair yang digunakan di dalam bekas ini. Jadi minyak ya sebagai bahan yang kita gunakan untuk bekas yang pertama, dan bekas yang kedua kita guna air laut. Jadi adakah murid-murid rasalah yang mana pancutan yang dihasilkan lebih jauh? Jom kita lihat video ini. Okey, ini adalah hasil ya daripada sorry bukan video. Okey, hasil daripada aktiviti ni murid-murid, kita lihat jarak S ya, iaitu jarak pancutan air dalam air laut ni bagi kes air laut, bahan air laut lebih jauh daripada kes minyak masak. Tentu murid-murid dah dapat buat ramalan ataupun kesimpulan apakah yang menyebabkan pancutan ini berbeza. Okey, jadi jarak pancutan seperti yang kita tengok dalam aktiviti pertama tadi mewakili tekanan yang dikenakan. Jadi sekarang cikgu nak tanyalah, yang mana lebih tumpat, minyak masak atau air laut? Mengikut daripada result tadi, kita dapati bahawa jarak pancutan untuk air laut lebih jauh daripada minyak masak. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa semakin bertambah ketumpatan ya, semakin bertambahlah tekanan. Oleh itu kita boleh simpulkan bahawa minyak masak adalah bahan yang kurang tumpat daripada air laut. Okey, itu adalah aktiviti yang menunjukkan bahawa ketumpatan mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okey, sekarang murid-murid kita lihat pula eksperimen ya yang akan kita guna dan buat di dalam makmal untuk membuktikan apa yang kita bincangkan tadi.
Okey, murid-murid mesti suka ya kalau kita buat eksperimen. Okey, apakah alat yang diperlukan dalam makmal? Mungkin kita tak pernah lihat beberapa bahan atau struktur dalam gambar rajah ini. Okey, yang pertama, murid-murid akan menggunakan satu alat yang jarang kita guna dalam eksperimen lain ya, iaitu corong T-cell ni ya, dan juga manometer. Okey, dalam pengukuran yang akan kita buat hari ini, seperti juga yang kita buat dalam kelas-kelas yang lepas ya, ada alat yang tidak boleh mengukur terus ya satu nilai atau kuantiti fizik. Jadi dalam kes ini, manometer adalah alat yang akan kita gunakan untuk mengukur tekanan dalam cecair. Okey, dan apa yang kita perlu isikan dalam silinder penyukat ialah satu kuantiti air ya, yang akan kita sambungkan ya kepada satu set radas yang mengandungi manometer ya. Manometer ni dia ada pembaris meter yang kita gunakan untuk menyukat ketinggian aras cecair berwarna di lengan kanan dan lengan kiri ni. Okey, dan disambungkan kepada satu tiub getah ya, tiub getah, dan seterusnya kepada satu corong T-cell yang di hujungnya diletakkan ataupun diikatkan dengan getah, iaitu selaput getah yang nipis. Okey. Okey, dalam makmal gambar rajah sebenarnya macam ni ya. Okey, kita akan lihat manometer ya sebagai satu bahan, satu alat yang perlu diletakkan cecair berwarna di dalam ni. Okey, dan hati-hati ya murid-murid, kerana manometer ni adalah diperbuat daripada kaca yang nipis saja ya. Okey. Jadi apabila kita dah kenal apa dia radas ya yang diperlukan, maka ini adalah kaedah yang perlu murid-murid gunakan untuk membuat eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara kedalaman dan tekanan. Okey. Dalam gambar rajah ini ya, murid-murid akan cuba lihat bagaimana kita memanipulasikan ya, iaitu jarak kedalaman corong T-cell ni dimasukkan ke dalam air dalam silinder penyukat. Okey, ini adalah kedalaman yang diukur dari permukaan ya, permukaan air. Dan murid-murid akan lihat bagaimana perubahan cecair berwarna ini dan diukur dengan menggunakan pembaris sebagai H. Okey. Jadi untuk yang pertama ni, cikgu nak nyatakan bahawa bila murid-murid mengawal kedalaman sebagai D ini, murid-murid seharusnya mengetahui bahawa pemboleh ubah bergerak balas yang terhasil daripada kedalaman yang berbeza ini akan dihitung dan digunakan dalam persamaan yang ini ya, persamaan ini. Jadi H yang kita gunakan inilah yang akan menentukan berapakah tekanan yang dialami di sini. Okey, maka seterusnya kita akan ulang eksperimen ya dalam menjalankan uji kaji ataupun amali. Kita seharusnya mengulang eksperimen sebanyak 5 kali ya, iaitu untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat, dan seterusnya murid-murid boleh memplotkan graf ya. Okey. Okey, dan ini akhirnya apabila kita turunkan corong T-cell perlahan-lahan, dan kita akan dapati bahawa makin bertambah ya, makin bertambah kedalaman, makin bertambahlah juga nilai H ini. Okey, dan ni ya, row ni kat mana kita nak ambil? Row ni adalah ketumpatan cecair yang kita gunakan. Okey, sepanjang eksperimen murid-murid, kita akan tetapkan row ni, iaitu ketumpatan ya, iaitu sebagai pemalang.
kerana kita dah ubah nilai D ya untuk menghasilkan nilai PUB ataupun boleh ubah bergerak balas H yang mewakili nilai tekanan. Okey, jadi melalui persamaan ni bolehlah murid-murid faham ya bila cikgu cakap the more the H ya, the more the P. Semakin bertambah H ni ya, semakin bertambahlah tekanan. Okey, jadi ini satu dapatan ataupun kesimpulan yang boleh kita buktikan daripada teori tadi. Okey, seterusnya murid-murid, marilah kita tengok apakah aplikasi dalam kehidupan yang memang kita tak pernah tengok pun empangan ni. Mungkinlah ya, tapi ada murid-murid yang pernah pergi berrekreasi di empangan seperti empangan Kenyir ya, yang mana kita tahu empangan ni adalah tempat di mana elektrik dihasilkan atau dijanakan, iaitu stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, macam mana ia dikaitkan dengan tekanan dalam cecair? Okey, jom kita tengok bagaimana bentuk-bentuk empangan yang ada di Malaysia dan di seluruh negara. Okey, kalau kita tengok keratan rentas ni murid-murid lebih fahamlah ya, dan cikgu akan menekankan di kawasan ni. Kenapa murid-murid? Kerana di sini adalah takungan air ya. Di kawasan ini adalah takungan air dan bentuk empangan seharusnya direka sebagai lebih tebal di bahagian bawah. Okey, kenapa dia lebih tebal? Dinding empangan yang lebih tebal apabila semakin dalam, ini adalah kerana bahagian bawah terpaksa menahan ya tekanan yang lebih tinggi. Itu sebabnya, sebab tadi kita dah belajar ya dalam formula bahawa semakin dalam ya, semakin dalam semakin tinggi tekanan. Jadi di kawasan ini ataupun di dasar ni tekanan adalah paling tinggi. Okey, bila tekanan tinggi dia akan menyebabkan tekanan yang besar terhadap permukaan empangan ini. Tanah lah kira ya. Okey, ataupun dibina daripada batu. Dan kalau sekiranya empangan dibina dalam keadaan bentuk yang sama ya, dari segi ketebalan dinding, apa yang akan jadi murid-murid? Sudah tentulah empangan ni akan pecah. Okey. Seterusnya, okey, satu lagi aplikasi. Pernah tak murid-murid lihat kapal selam? Kapal selam ni memang tak pernah lihat, tak pernah naik dan tak pernah rasalah macam mana ya. Tetapi murid-murid selalu lihat dalam TV ya, bagaimana kapal selam ini bentuk dia, dan murid-murid akan belajar ya dalam bab prinsip Archimedes nanti ya. Tetapi hari ini cikgu tunjuk macam mana operasi dia, iaitu berada di bahagian permukaan air dan kadang-kadang dia akan turun ke bawah dan sehinggalah sampai ke dasar ya. Okey. Jadi mestilah ya bila berada di dasar kapal selam ini akan mengalami tekanan yang sangat tinggi. Oleh itu cuba murid-murid lihat pada badan kapal selam ini, ianya mestilah dibina daripada bahan yang sangat kuat ya, dan tebal semata-mata untuk menahan tekanan yang sangat tinggi. Okey, seterusnya juga murid-murid pernah tak, yang ni cikgu rasa ramai yang pernah buat ya, iaitu menggantikan ya air ataupun membuang air kotor daripada akuarium di rumah ya. Dan kaedah ini digelar sebagai sifon ya, iaitu dengan memenuhkan air dalam satu tiub dan meletakkan satu bahagian daripada tiub ini ke dalam akuarium dan satu lagi di bahagian yang lebih rendah daripada dasar akuarium ni. Okey. Dan dengan mudahnya murid-murid dapat mengeluarkan semua air dalam akuarium dan menggantikan dengan air bersih yang baru juga dengan kaedah sifon ini.
Okey, oleh itu murid-murid, cikgu rasa hari ini sekarang kita boleh cuba untuk melihat bagaimana bentuk soalan dalam bab tekanan dalam cecair ini. Okey, kita tengok soalan pertama ya, contoh yang pertama ya, iaitu apabila murid-murid dapat satu soalan yang mana dia tanya ya, apakah yang berlaku ya kepada nilai tekanan apabila berada dalam satu kedalaman yang bernilai 4 meter dari permukaan tasik ni. Okey, murid-murid perlu lihat apakah yang diberi ya dalam soalan ini. Okey, yang pertamanya satu nilai ketumpatan, iaitu nilai ketumpatan ni adalah, kalau ini adalah air, nilainya adalah 1000 kg per meter padu. Dan murid-murid memang akan diberikan satu lagi nilai pemalar, iaitu pecutan yang disebabkan oleh graviti. Okey murid-murid, kalau kita berada bukan di bumi lah ya, iaitu di bulan ataupun di planet lain, nilai G ni saja yang akan berbeza. Tapi kita tak buat eksperimen yang mengaitkan antara G dan P ataupun tekanan ya, kerana semua eksperimen kita dibuat di permukaan bumi. Oleh itu, murid-murid kita lihat apa yang diberi. Cikgu nak kalau kamu diberi soalan pengiraan macam ni, murid-murid kena tukarkan dulu ya soalan ni, pernyataan ini kepada simbol, iaitu 4 meter ini sebagai H ya, iaitu 4 meter dan kedalaman, iaitu kedalaman G sebagai 10 meter per saat dan rho ataupun ketumpatan air ni ya, ketumpatan air sebagai 1000 kg per meter padu. Okey, ni ada silap tulis sikit. Okey, cikgu betulkan sikit, ada satu silapan. Okey, bila cikgu buat kilogram per meter padu, cikgu tak perlu tulis ini tak perlu tulis negatif ya, negatif 3. Okey, so minta maaf ya, ada pembetulan sikit. Okey, untuk unit bagi ketumpatan ya, murid-murid perlu lihat apabila kita nak tulis penuh macam ni, seperti gambar, seperti dalam soalan. Okey, seperti dalam soalan ni, kalau nak tulis macam ni, betul lah letak negatif ya. Tapi bila cikgu buat per kat sini ya, maka tak perlu tulis negatif. Okey, so dengan nilai-nilai yang diberikan ya, murid-murid seharusnya boleh memasukkan nilai-nilai yang digantikan, iaitu H, rho dan G dalam persamaan P sama dengan H rho G ini. Okey, dan nilai yang kita dapati ialah 4 darab 1000 darab 10, dan akhirnya kita akan dapat satu jawapan, iaitu tekanan yang dialami pada titik ini bernilai ya Px ya, Px ini bernilai 40,000 Pascal. Okey, kenapa jawapan kita dalam Pascal murid-murid? Okey, ini adalah kerana nilai yang diberi semuanya sudah di dalam unit SI ya, dalam unit SI. Okey, seterusnya untuk soalan kedua. Macam mana soalan kedua ni? Nampak macam complicated sikit, tapi jangan panik ya murid-murid. Kita cuba lihat apakah yang kita pelajari tadi dan kita apply lah dalam soalan yang kedua ini. Ini adalah soalan SPM ya. Okey, jika kita ada satu tangki air ya, tangki air di bahagian atas ni ya, di atas bukit ni, dan tangki air itu berada setinggi 36 meter ya, dan dalam tangki ni adalah 4 meter. Itu cara kita mulakan bacaan kita dalam memahami soalan ni.
Okey, soalannya bila ada satu rumah ya ataupun flat lah kat sini yang mana tangki air ini adalah bekalan ya kepada ke rumah-rumah ni. Okey, dan tangki yang berada di atas bangunan ya yang tinggi ni mengalami tekanan ya pada dasar dia. Jadi soalan ni nak supaya murid-murid hitungkan tekanan dx. Okey, cikgu ada kesilapan ejaan pada soalan. Okey. Bukan lekanan tekanan. Okey, jadi apabila murid-murid dah dapat memahami apakah kehendak soalan ini, iaitu tekanan di dasar tangki di atas bangunan ni. Okey, dan yang seronoknya dia bagi 16 meter tangki ni berada di atas rumah atau bangunan ni. Okey, jadi apabila murid-murid disuruh mengira nilai tekanan, sebenarnya nilai tekanan itu adalah di sini ya, dan dibandingkan dengan ketinggian aras yang paling tinggi ini ya. Ini sebenarnya permukaan yang kita sebut tadi, aras dia aras permukaan yang kita bandingkan nilai H yang kita gunakan tadi. Jadi H yang kita nak yang ni. H yang kita nak yang ni. Okey. Jadi untuk cari H tu kita perlulah menambahkan nilai 36 dan 40 ni sebagai keseluruhan kedalaman, ketinggian, okey, dan ditolak dengan H2 ni, okey, untuk mendapatkan H ni. Okey, oleh itu cuba kita lihat daripada rumus yang perlu kita gunakan, iaitu P sama dengan H rho G, dengan menambahkan 36 dan 4 sebagai 40 dan tolak dengan 16 supaya kita dapat satu nilai H yang diperlukan untuk mengira tekanan di titik ini. Okey, di titik X ini. Okey. Oleh itu kita akan dapati bahawa nilai P ataupun tekanan adalah 240,000 Pascal. Okey, mudah bukan murid-murid? Kita hanya memanipulasikan persamaan P sama dengan H rho G. Jadi murid-murid, untuk soalan yang seterusnya, murid-murid perlu cari penyelesaian berdasarkan formula ini ya, dan jangan lupa jika sekiranya nilai-nilai yang diberikan bukan dalam unit SI, murid-murid perlu menukarkan dahulu kepada unit SI supaya jawapan akhirnya juga menggunakan unit SI. Untuk itu, cikgu mengucapkan selamat belajar dan semoga berjaya. Bye.